Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini, petang ini bersama saya Fida bin Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi yang pertama sekali bagi yang baru sahaja datang untuk menonton channel saya, channel Fida Selamat, saya mohon anda meminta bantuan anda untuk subscribe ke channel ini. Dan juga bagi yang dah lama menonton, datang semula untuk mendapatkan informasi dan penjelasan terkini, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okey. Jadi hari ini saya hendak membuat perincian berkenaan dengan air sinar. Okey. Sebab semalam saya tidak ada buat apa-apa video, saya hanya memerhatikan, melihat dan membuat pengumpulan data lah. Jadi hari ini saya membuat perincian. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama sekali, kepada sesiapa saja yang masih lagi belum memohon air sinar dan rasa berminat untuk memohon air sinar. Okey, anda boleh membuat permohonan anda sehingga 30 Jun 2021. Anda masih ada masa lebih kurang 3 bulan lagi, lebih pada 3 bulan. Okey, yang kedua, bagi yang dah buat pengeluaran air sinar dan dalam pengeluaran terdahulu anda mungkin tersalah tarik amount ataupun anda tarik amount yang kurang, jadi hari ini anda rasa anda hendak buat pengubahsuaian amount, nak tambah lagi atau nak memperbetulkan balik kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini, jadi anda boleh membuat pindaan sama juga. Anda pergi kepada portal air sinar dan pilih bahagian untuk membuat pindaan pengeluaran. Okey, jadi saya nak kongsikan sedikit satu tips bagaimana untuk membuat pindaan. Dalam membuat pindaan ini, saya nasihatkan rakan-rakan saya yang menonton video ni yang mana masih belum lagi membuat pindaan, tak perlu membuat pengiraan logik, tak payah, melainkan anda tahu dan anda tak nak keluarkan sampai habis. Sebab apa? Anda tak perlu membuat perkiraan logik kerana siapa-siapa yang nak buat pindaan amount, apa yang anda perlu buat, masuk kepada portal, pilih bahagian pindaan, isi maklumat anda. Bila sampai kepada muka surat pindaan tu, tarik saja sehingga habis. Saya ulang, tarik saja sehingga habis. Jangan risau, anda takkan boleh keluar lebih daripada apa yang anda sepatutnya dapat. Tarik je sampai habis. Jangan duk kira rasa sepatutnya nak tarik, boleh tambah lagi banyak ni je, cuma tarik sampai sini saja. Jangan. Sebab itu yang banyak yang mesej saya, bila diluluskan dapat RM50, dapat RM100, dapat RM500. Lepas tu ada yang merayu. Saya pun tak boleh buat apa, saya pun tak boleh nak tolong, sebab pindaan hanya dibenarkan sekali sahaja. Jadi ingat, bagi yang belum membuat pindaan, tarik sampai habis. Okey. Lepas tu bila dah buat pindaan, dah tarik sampai habis, proses untuk semakkan kelulusan adalah mengambil masa sehingga 5 hari. Okey, semak melalui portal air sinar. Itu yang pertama. Lepas tu, selepas lulus dah semak 5 hari ni, yang seterusnya, okey, status di portal air sinar ni akan memberitahu kepada kita yang kita boleh semak jadual pembayaran baru di dalam iAccount kita selepas 3 hari daripada tarikh kelulusan. 1 hari bulan April buat pindaan, 5 April semak dah lulus, 8 April dah boleh tahu jadual pembayaran yang baru, semak di iAccount. Okey, jadi persoalan yang timbul, ada yang dah lebih daripada 3 hari, dah sampai buat pengumuman pada 8 Mac, lulus dalam 10 Mac, 11 Mac, tapi sehingga hari ini masih lagi belum mendapat jadual pembayaran yang baru. Jadi bagi kes yang macam ni, saya mohon anda yang pertama untuk bersabar, sebab kapasiti pemprosesan sangat tinggi. Yang kedua, semak dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga, jika terlalu lama sangat dan melebihi 2 hingga 3 minggu macam tu, buat panggilan kepada Keline Sinar.
ada nombor dalam, boleh Google, kira 80382824343 kalau tak salah saya, telefon dan buat pertanyaan kenapa masih belum ada perubahan. Okey, itu kaedah dia. Lepas tu yang ke seterusnya 4 ke 5. Okey, jadual pembayaran ni, kalau kata yang bagi dah kemas ini, anda boleh tengok di portal iAccount. Di portal iAccount, dia tidak mengkhususkan kepada iSinar. Anda boleh juga membuat sematkan jadual pembayaran bagi iLestari. Macam mana nak tengok? Tengok pada tarikh pembayaran berulang yang terakhir, recurring month and payment date. Kalau di situ dia tulis contohnya 4 Julai, jadi pembayaran anda adalah pada setiap 4 hari bulan. Okey, ada tadi saya baru tengok satu, iLestari. Dia punya tarikh pembayaran dia dalam iAccount adalah pada 21 Mac. Jadi pembayaran dia adalah pada hari ini. Jadi dia tanya pula, cek duit tak masuk. Ini kita pergi kepada terusnya. Okey, jadi bila anda mendapat buat sematkan, anda tengok pembayaran dilakukan pada 20 Mac, hari Sabtu, 21 Mac, hari Ahad dan sebagainya, mungkin juga pada hari Isnin dan sebagainya. Tetapi semak di akaun masih tak ada. Kita kena faham bahawa proses kemasukan ke dalam akaun memakan masa dalam tempoh 1 hari. Tetapi bagi hari Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, pihak Kedai BSP menghantar arahan pembayaran kepada bank. Bukannya Kedai BSP membuat bayaran, tapi dia beritahu bank tolong bayar dekat Firdaus ni, hari ini dia dah boleh dapat arahan untuk pembayaran duit. Jadi bank pula Sabtu Ahad bank tidak bekerja. Jadi pada hari Isnin bank tengok, oh Kedai BSP dah hantar dah arahan pembayaran. Jadi pada hari Isnin Kedai BSP bank akan memasukkan duit daripada akaun SB ni, daripada akaun bank ni kepada akaun saya. Okey, jika saya menggunakan akaun selain daripada RSB, pembayaran tu mengambil masa paling lama dalam tempoh 1 hari. Paling cepat petang dapat ataupun malam dah dapat. Dia macam tu. Kalau hari Minggu anda tengok, tahu tarikh pembayaran iLestari saya hari ni, tarikh pembayaran iSinar saya adalah pada semalam. Tapi kenapa duit tak masuk lagi? Sebab bank cuti. Pembayaran ni melibatkan beberapa pihak, melibatkan pihak BSP, melibatkan pihak bank dan juga bank negara dan sebagainya lah. Jadi sudah tentu dia akan mengambil masa sedikit lebih. Okey, yang ke-5, ke-6. Okey, yang ke-5 dan ke-6 ni adalah yang terakhir. Okey, saya dah dapat SMS arahan pembayaran telah dilakukan kan, wang telah dimasukkan dan sebagainya. SMS tu adalah pada pihak KWSP. Seperti mana yang saya kata tadi, pembayaran dilakukan oleh pihak bank. Pihak KWSP cuma bagi tahu kepada pihak bank untuk membuat bayaran kepada saya, tetapi pihak bank dia kena ikut waktu operasi dia. Bank bekerja hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi walaupun KWSP contohnya tarikh pembayaran iSinar atau iLestari saya adalah semalam 20 hari bulan, hari ini KWSP hantar mesej yang pembayaran telah dilakukan pada semalam. Okey, SMS dapat 1 hari selepas contoh. Tapi cek di akaun masih tak ada. Kita kena faham sebab KWSP dia bukan bank. KWSP tidak boleh melakukan pembayaran. KWSP cuma mengeluarkan arahan bagi tahu pada pihak bank tolong bayar dekat Firdaus, macam tu. Jadi bank pula dia kena ikut waktu operasi dan baru dia akan hantar arahan bayaran kepada saya. Lepas itu baru saya akan dapat duit. Kalau hari Minggu 3 hingga 4 hari. Hari biasa sepaling lama 1 hari. Kalau hari Minggu campuran cuti umum, dia boleh jadi sampai 5 hari. Okey, jadi yang terakhir, ada juga yang tanya sebab nak buat semakan tentang jadual pembayaran tapi tak ada iAccount. Lepas tu bila tanya kenapa tak nak register, tak berminat sebab macam iLestari pun dah nak habis, ada satu lagi pembayaran, iSinar pun dah lulus, cuma nak tahu jadual sahaja. Jadi yang pertama, anda boleh buat semakan di K-Line KWSP, K-Line iSinar. Okey. Yang nombor 2, saya sentiasa galakkan ke semua sahabat yang menonton, rakan-rakan saya yang menonton, pergi pada pejabat KWSP dan daftar untuk buka iAccount.
Mungkin LS kali kita bulan depan last, sinar kita bulan 5 last, bulan 6 last, bulan 7 last. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku hujung tahun ini. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada awal tahun 2022. Mungkin sebagai contoh, jika ada sambungan dan sebagainya, dan pada waktu tu jika ada sambungan, maksudnya keadaan kita adalah tenat, pandemik COVID-19, maksudnya kes meningkat, ekonomi pun tenat dan sebagainya. Jadi kemungkinan kerajaan akan benarkan lagi sambungan ada sekali dan sebagainya. Jadi pada waktu tu takkanlah baru waktu sebanyakkan sektor dah tutup, nak masuk pejabat kerja SP pun tak boleh dan sebagainya, takkan waktu tu baru kita nak buat. Jadi bila ada masalah sekarang, kebanyakan negeri dah dalam PKPP, gunakan masa yang ada, telefon dulu pihak KPSP sama ada, sebab ada yang kata tak payah buat temujanji online, boleh pergi terus. Jadi buat semakan sama ada boleh pergi terus ataupun kena buat temujanji online. Ada juga mesin kios KPSP tu di bank, contohnya di RSB Bank dengan CIMB Bank, kebanyakan ada. Dan ada juga yang ada di shopping mall, Tesco lah, Aeon dan sebagainya lah. Jadi kalau anda tahu di mana ada, anda boleh menggunakan kios untuk kemas kini nombor telefon. Anda juga boleh cuba untuk kemas kini bagi K-Line ataupun kemas kini terus kepada cawangan. Jangan tunggu sehingga keadaan memerlukan baru nak buat. Gunakan masa yang ada ni untuk buat sekarang. Okey. Jadi saya rasa itu saja saya punya perincian berkenaan dengan daripada permohonan, rayuan dan sebagainya, pindaan dan sebagainya. Jadi saya harap dapat memperjelaskan ke semua persoalan yang timbul. Seperti biasa, harap kalau kata ada sebarang pertanyaan, anda boleh bertanya saya di ruang komen YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi jika ada sebarang perkembangan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.